Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali ke subjek power elektronik, iaitu voltage regulator. Okey, voltage regulator. Jadi voltage regulator ataupun dalam bahasa Melayu dia pengatur voltan. Pengatur voltan. Untuk apa pengatur voltan? Jadi sebenarnya bila kita gunakan contoh dia daripada bateri voltan dia agak stabil lah, stabil. Cuma bila kita pasang load, okey, voltan dia akan drop. Okey, voltan akan drop. Jadi bila voltan drop daripada 12 volt drop jadi 11.5, jadi 10 volt. Jadi litar elektronik jika voltan pada supply berubah, jadi di bahagian litar elektronik nanti dia akan kacau dia punya signal, output dan sebagainya lah. Jadi kat situ kita perlukan voltage regulator ataupun pengatur voltan supaya sumber daripada bateri tadi contoh dia berubah nilai dia, tetapi supply ke IC, ke bahagian litar bahagian lain dia tetap stabil, contohnya pada 5 volt. Jadi kita nak voltan tu stabil supaya dia tak kacau pada bahagian litar yang lain lah. Contoh dia daripada rectifier pun sama, daripada AC dia tukar kepada DC, jadi voltan tak stabil, ada turun naik bergantung pada load. Makin banyak kita sambung load, dia akan drop. Jadi kat situ kita perlukan pengatur voltan supaya voltan yang keluar daripada rectifier stabil. Okey, ini outline untuk voltage regulator, pengenalan pada voltage regulator. Kemudian kita ada voltage regulation. Regulation kita ada line regulation, load regulation. Kemudian kita ada series regulator, shunt regulator, switching regulator. Switching ni sebenarnya kita dah cover iaitu dalam chopper, iaitu buck, boost, chopper, buck boost dan buck boost chopper. Okey, tapi kita akan tengok sikit juga pada bahagian switching regulator. Dan kemudian kita akan tengok IC yang kita gunakan sebagai pengatur voltan. Okey, secara umumnya 7805, 78 10, 7905. Kita tengok IC ni sebagai voltage regulator IC. Okey. Okey, pengenalan ya. Bateri yang ditunjukkan dalam litar skematik, biasanya bila kita ada litar skematik, bateri dia akan tunjuk sebagai sumber voltan. Okey. But usually the actual DC supply is power supply. Biasanya dalam litar kita akan belajar power supply kita macam ni kan. Positif, negatif kan. Ini dia punya simbol lah. Yang ni positif, ini negatif, yang ni bateri lah. Tapi kebanyakan sumber DC adalah daripada power supply. Maksud dia kat sini mungkin kita akan gunakan rectifier lah maksud dia. Okey. Jadi bila melibatkan rectifier ada penukaran daripada AC kepada DC lah, DC, dan voltan dia akan tak stabil, ada turun naik. Jadi kat situ kita perlukan voltage regulator. Okey, jadi ada banyak jenis power supply. Semuanya design untuk convert ataupun tukarkan daripada high voltage. Contohnya kita ada soket kat rumah ataupun kat lab 230 volt. Okey, AC ya. Jadi supply daripada TMB AC. Kemudian kita kena convert dia kepada low voltage supply, iaitu DC, kepada litar-litar elektronik. Sebab litar elektronik dia perlukan DC voltage ataupun low voltage kepada litar-litar elektronik
contoh dia 5 volt, 2.5 volt, 1.8 volt kepada litar-litar elektronik. Dia litar, kebanyakan litar elektronik contoh dari IC, dia tak pakai voltan yang tinggi, dia hanya pakai voltan yang rendah saja. Jadi kat situ kita perlu convert daripada high voltage kepada low voltage DC supply lah. Jadi more reliable method to obtain DC power is transform, rectify, filter and regulate an AC voltage. Jadi kaedah yang paling sesuai adalah kita menukarkan AC kepada DC, kemudian kita rectify, tukar yang AC kepada DC, filter, kena ada filter supaya voltan lebih stabil, kemudian regulate supaya voltan lebih stabil daripada voltan AC. Jadi power supply kita boleh agihkan kepada siri, kita boleh agihkan kepada series. Yang mana setiap power supply ni dia ada fungsi dia masing-masing lah. Fungsi dia masing-masing. Contoh dia, yang ni adalah block diagram bagi power supply. Kalau kita tengok block diagram power supply, inilah yang berlaku sebenarnya dalam litar elektrik ataupun litar elektronik kat rumah kita. Contoh kita pakai microwave, kita pakai TV, kita pakai radio. Jadi power supply yang masuk, contoh dia yang ni 120 volt, yang ni bukan Malaysia punya lah. Mungkin tempat kita kita pakai 230 volt isi ya. Dan di dalam litar biasanya dia akan ada transformer. Jadi transformer ni untuk apa? Untuk step down. Step down. Jadi kita ada belajar bulb, tapi bulb kita nak tukar AC kepada DC kepada DC. Tapi transformer kat sini kena ingat, AC ditukarkan AC kepada AC juga, mungkin voltan yang lebih rendah lah, low voltage. Jadi transformer kena ingat, transformer bukannya tukar DC kepada DC, tetapi AC kepada AC, tapi dalam voltan yang lebih rendah, ataupun boleh juga voltan yang lebih tinggi, tak sebenarnya lebih rendah. Tapi kebanyakan peralatan elektronik dia tukarkan ke voltan yang lebih rendah, iaitu dia step down lah. Kalau kita tengok AC masuk kat sini dalam bentuk sine wave, yang ini adalah pure sine wave. Kemudian dia convert, kalau tengok waveform dekat sini, dia lebih kecil berbanding dengan yang dekat bahagian input sini. Kalau kita tengok kat sini, jadi yang ni dia lebih kecil berbanding dengan bahagian output transformer, lebih kecil signal dia daripada input. Maknanya transformer yang digunakan kat sini dia step down lah. Mungkin AC masuk 230 volt, kat sini mungkin dia convert kepada 12 volt AC. Kemudian kat sini kita ada rectifier. Jadi rectifier kita dah belajar half wave dengan full wave. Jadi kat sini rectifier dia akan convertkan AC kepada DC. AC tadi kita akan convert kepada DC ya. AC kepada DC. Contoh dia contoh dia 12 volt AC. Contoh dia keluarlah 5 volt. Contoh 5 volt DC. Rectifier yang digunakan, kalau kita tengok pada bentuk waveform dekat sini, kita dah belajar kat sini, kita dah belajar yang ini adalah rectifier jenis full wave. Full wave rectifier. Tengok sebab dia bentuk dia ada 4 ni, maknanya dia adalah full wave rectifier. Kemudian masuk pada filter. Dalam filter ni sebenarnya dia ada kapasitor saja.